Ustazah banyak yang tahu tentang sejarah azan ni, tapi tak apa, kita kongsi saja ya sebagai tazkirah peringatan untuk kita sama-sama, bila kita tahu sejarah tu baru kita dapat menghayati dan juga menghargai sebenarnya azan. Berapa ramai orang masyarakat kita dengar azan masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri, tengah shopping pun tak tahu je kalau azan. Ya, terus je shopping tak kira pun. Ya, tak merasakan bahawa azan tu bukan satu panggilan yang sangat-sangat penting. Kita kena tinggalkan segala perkara dunia kita untuk kita menunaikan salat. Ya, sebab kadang kita tak tahu apa kepentingan azan itu. Itu mustahak sekali ya. Jadi macam kita kat sini surau kan. Tapi alhamdulillah lah ramai surau datang subuh kan. Berapa orang dengar azan cuma dengar saja, lepas tu tarik lagi selimut lagi ke dalam, lagi tutup muka semua sekali. Betul tak? Ya, itu pasal pagi subuh kita azan ada as-salatu khairum minan naum, ada tambahan lagi. Berapa orang faham as-salatu khairum minan naum? Ramai yang faham an-naum khairum minas salah. Ya, tidur lebih baik daripada solat. Ya, tarik lagi selimut. Selimut yang 500 gram pun tak larat nak tolak. Kan angkat berat boleh 30 kilo, 40 kilo boleh angkat. Tapi 500 gram pun tak sampai selimut tak boleh tolak. Sebab dia bukan ditolak dengan fizikal tapi ditolak dengan iman. Dengan iman. Iman yang kental je boleh datang solat subuh berjemaah pagi-pagi buta cuti pula tu. Kalau hari kerja tak apa. Hari kerja memang biasa orang bangun pagi. Sekarang anak pun cuti sekolah. Nak cuti sekolah lagi kita bangun lambat. Kan? Sebab tak ada komitmen nak bangunkan anak dan sebagainya. Jadi itulah azan dan iqamah, ringkas lah saya cerita azan iqamah sebelum kita cerita. Kalau sempat kita akan ambil sekali azan dan doa dia tu. Ya. Dan azan iqamah ni sebenarnya dia bermula, dia punya sejarah dia bermula daripada tahun pertama atau kedua hijrah. Itu menurut riwayat sejarah Islam ya. Pensyariatan solat tu bermula lebih awal, iaitu seperti mana kita tahu peristiwa Isra' Mi'raj tu dapat, solat tu dapat itu tapi saya tak nak ulas Isra' Mi'raj lah. Cuma saya nak cakap bahawa solat itu dapat lebih awal, iaitu peristiwa Isra' Mi'raj beberapa bulan sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Tapi pensyariatan azan itu bermula selepas Rasulullah berhijrah ke Madinah. Ya, kita sekarang pun dah masuk bulan Safar sebagainya kan. Maknanya sebelum lepas ma'al hijrah, ramai ustaz cerita tentang hijrah sebagainya. Jadi azan tu berlaku selepas Rasulullah berhijrah. Dan maknanya azan ini dapat di Madinah, bukan di Mekah, di Madinah. Dan azan ini dia bukan wahyu direct pada Rasulullah tuan-tuan dan puan. Dia bukan wahyu direct pada Rasulullah. Rasulullah pada ketika itu bila umat Islam semakin ramai, ya, sebelum kita masuk pada azan, kita cerita sikitlah sejarah dia. Apabila umat Islam semakin ramai, Rasulullah SAW dia mencari satu mekanisme, satu cara, kaedah macam mana nak bagi tahu orang masuknya waktu solat, bagaimana nak bagi tahu orang untuk kumpulkan orang masuk ke kawasan Masjid Nabawi untuk kumpulkan umat Islam untuk solat, bagaimana caranya, mekanismenya tak tahu masa tu. Ya, puahlah fikir, bincang pula mesyuarat. Rasulullah buat mesyuarat bersama sahabat-sahabat baginda. Ya, banyak sahabat bagi pendapat dalam yang masyhur dalam Sahih Bukhari. Ada beberapa pendapat, antaranya mereka kata naikkan bendera. Ya, dinaikkan bendera jadi nampak bendera tu masuk waktu. Ya, tapi mungkin tak semua orang nampak bendera tu. Rasulullah pun tak terima pendapat tu. Yang kedua, ada yang bagi pendapat bunyikan loceng. Ya, seperti mana kita tahu kalau bunyi loceng ni ada ajaran agama lain juga membunyikan loceng, ya, seperti Kristian, agama Hindu juga bunyikan loceng. Jadi itu menyebabkan Rasulullah tidak terima pendapat sahabat yang itu. Dan yang ketiga, ada pendapat sahabat bunyikan alat bunyian. Ya, kalau kita sekarang mungkin macam trompet ataupun ialah alat lah, bila tiup tu dia bunyi. Jadi itu pun juga merupakan salah satu ciri-ciri ajaran agama Yahudi, membunyikan alat, tiupan dan sebagainya. Jadi pendapat-pendapat ini tidak diterima oleh Rasulullah SAW, tapi ditolak dengan baik oleh Rasulullah. Nampak ya, Rasulullah ni seorang pemimpin yang sangat hebat. Dia merupakan bukan sekadar pemimpin, dia ni kekasih Allah. Kekasih Allah ni anytime boleh doa, boleh dapat wahyu direct. Tapi Rasulullah tengok dia buat apa. Dia buat musyawarah, dia buat meeting dengan sahabat. Walaupun pendapat sahabat tu banyak yang tak boleh diterima, tapi Rasulullah buat juga meeting tersebut. Nampak tak? Ya, apalagi kita sebagai manusia biasa, nak dapatkan suatu keputusan, kita buat mesyuarat. Macam kat masjid surau kan, nak robohkan masjid, nak bina, nak renovate, semua mesyuarat. Kan, nak buat apa-apa hari korban, semua mesyuarat. Sebab itu adalah sunnah Rasulullah. Rasulullah nak buat satu keputusan hebat pun Rasulullah mesyuarat dulu. Walaupun akhirnya selepas itu baru dapat ilham daripada Allah SWT, tapi bukan direct pada Rasulullah.
Dia adalah wahyu yang datang ataupun ilham yang datang kepada sahabat melalui mimpi sahabat. Iaitu sahabat itu bernama Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Itu nama sahabat tu, Abdullah bin Zaid Al-Ansari. Nama pun Ansar, maknanya dia golongan Ansar. Golongan Ansar ni maknanya yang duduk di Madinah. Golongan Aus dan Khazraj kan, apabila dipersaudarakan maka dipanggil Al-Ansar, golongan Ansar. Muhajirin adalah orang yang datang daripada Mekah ke Madinah. Jadi sahabat ni tadi dia mimpi, pada satu malam dia mimpi ada seorang lelaki datang pada dia mengajar lafaz-lafaz azan tadi tu dengan iqamah. Bukan yang Rasulullah yang mimpi, bukan. Sahabat yang mimpi. Jadi saya pendekkan cerita dia panjang tapi saya pendekkan je. Selepas saja sahabat itu mimpi, dia datang oleh seorang lelaki dah ajar pada dia lafaz azan iqamah tu, maka dia bergegas berjumpa Rasulullah SAW, ya, untuk bercerita kepada Rasulullah tentang mimpi dia itu. Maka Rasulullah pun senyum dan Rasulullah puas hati, mimpi itu memang mimpi yang betul. Rasulullah endorse lah mimpi itu, sahkan, sebab sahabat ni dia tak pasti adakah mimpi itu betul atau tidak. Jadi dia sahkan bahawa mimpi itu adalah mimpi yang benar. Maka Rasulullah tanpa berlengah-lengah minta Abdullah bin Zaid tadi itu mengajar siapa? Mengajar Bilal Ibn Rabah. Itu pasal kita panggil jawatan Jaiz tu Bilal. Sebenarnya Bilal ni nama orang. Nama sahabat Rasulullah SAW yang pada zaman jahiliahnya merupakan seorang hamba yang cukup hina. Bilal ni. Tapi bila dia masuk Islam, menjadi seorang yang cukup mulia. Ya, menjadi tukang azan Rasulullah seumur hidup Rasulullah SAW. Ya, merupakan seorang yang sangat hebat. Walaupun asalnya seorang hamba yang hina, tak ada harta, tak ada apa. Tapi dia adalah salah seorang yang dijamin masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak hebat orang? Bukan dinilai dengan harta benda, tetapi dinilai dengan keimanan dan kecintaan dia kepada Rasulullah SAW. Sehingga kan Bilal ni, pendek cerita sebelum saya masuk pada azan ini, Bilal ni bila Rasulullah wafat, dia dah tak sanggup nak azan lagi. Dan dia melarikan diri, membawa diri dia yang lara, yang sedih tu, membawa dirinya ke Syam, iaitu Syria sekarang. Ya, sehingga kan dia bermimpi Rasulullah panggil, kenapa kau Bilal? Kau dah tak sayang kat aku ke? Dah tak rindu pada aku? Ya. Bilal pun menangis dan datang ke Madinah untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa yang sangat menyayat hati kita lah kan. Bilal pun tak sanggup azan, sebab apa? Bila Bilal azan saja dia akan sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia dah tak sanggup sebut benda tu kerana dia akan rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu sejarah lah ya, sejarah yang cukup orang kata menyayat hati tentang Bilal ini, azan ya. Itu kalau kita hayati betul-betul azan ni, kita tak akan berlengah-lengah lagi untuk mendirikan salat. Kerana nak dapat azan ni bukan senang ya. Rasulullah mesyuarat, Rasulullah bimbing sahabat dan sebagainya sampai mimpi-mimpi baru dapat azan ini. Jadi kita menghargai azan ya. Baik. Azan ini, azan dan iqamah ini bukan satu yang susah ya. Saya rasa semua orang faham. Biasanya dekat TV pun kita akan nampak lafaz-lafaz azan ini ya. Cuma apa yang saya nak bincang tentang lafaz azan ini berkenaan dengan kesilapan-kesilapan yang biasa disebut. Kalau tak semua pun muazzin ataupun kita di sini insya-Allah tak salah. Saya dengar tadi alhamdulillah tak ada masalah. Cuma ada kadang certain tempat azan tu silap. Terutama baris-baris dia tu. Sebab bahasa Arab ni dia terkenal dengan baris. Kalau baris tu salah, dia akan berubah makna dia. Ya, memang tak semua orang azan, cuma kita kena tengok beberapa benda ada juga kaitan dengan kita. Contohnya syahadah apa semua tu. Syahadah tu kita sebut dalam solat. Kalau salah kita sebut, tak sah solat kita. Terutama tahiyat akhir kan, bila kita sebut syahadah tu salah. Apa contoh azan yang pertama? Lafaznya Allah. Kalau tuan-tuan tengok muka surat 5 di buku tuan-tuan tu, ya, Allahu Akbaru. Kita tahu perkataan Akbaru tu biasanya salah tu Akbaru tu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang betul lah. Tu ramai orang tak salah benda tu. Mana-mana muazzin insya-Allah mereka terlatih dan sebagainya. Cuma kadang-kadang biasalah orang azan ni bukan semua yang muazzin tu kan, ada orang kadang sekali dia nak azan dan sebagainya, so kita bagi peluang kat dia. Cuma kadang bila kita bagi peluang tu takut salah ya sebutannya ya. Ada yang azan kadang saya dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang berhenti-berhenti macam tu. Itu boleh tak? Kalau berhenti tak apa. Berhenti tak ada masalah. Yang salahnya apabila kita sambung tapi kita baca baris atas. Contohnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang baca macam itu. Allahu Akbar, Allah. Bila kita baca Allahu Akbaru dengan Allahu Akbara, baris tu memang dia akan berubah makna. Sebab bahasa Arab ni dia bukan hanya kita sebut dia punya wording saja, dia punya perkataan saja, tapi bila baris tu salah, memang dia berubah makna. Memang berubah makna. Sebab
Akbaru, semua orang tahu. Maha besar. Tapi kalau akbara, dia dah tak jadi besar, maha besar lagi dah. Dia jadi membesarkan. Membesarkan. Memang kadang kita tak sengaja sebut benda tu. Kita rasa lebih kurang je lah tu. Maknanya tak ada beza kan. Akbaru tu tak ada beza. Kita rasa lah macam tu. Tapi sebenarnya dia memang beza. Itu besar maknanya muazzin memang kena ambil titik berat benda ni. Saya yakin banyak tempat okey. Cuma sebab ada yang tanya saya itulah. Dia kata di balik kampung, dia kata kampung dia kat Sabak Bernam. Tak maaf orang Sabak Bernam. Kan orang Cowor kan. Kadang azannya tu ada sedikit terkehel. Ya, bukan orang Jawa je lah, mana-mana orang pun. Tapi kadang dia kata dia dengar, tapi macam mana dia nak tegur tu Ustaz? Dia kata macam satu benda yang agak berat, nak tegur-tegur orang ni bukan satu benda yang mudah. Sangat sensitif kan, bab nak menegur-negur ni. Tapi saya kata tak apalah, jangan tegur direct. Sekarang kan ada banyak WhatsApp dan sebagainya. Bolehlah WhatsApp secara PM, private message sebagainya kan. So kita boleh betulkan lah kalau kita rasa benda tu salah. Biasanya orang tak buat salah, tapi sekali buat salah tu orang rasa tak selesa juga. Kalau orang yang faham bahasa Arab, dia akan rasa tak selesa sebab bila disebut tu salah, dia nak menjawab azan pun dia rasa macam tak sedap lah kan, sebab benda tu salah disebut. Ya, walaupun jarang berlaku benda tu, tapi memang ada. Memang ada. Kadang saya sendiri pun mendengar ada muazzin-muazzin yang saya pergi mana-mana surau, ada juga yang kesilapan-kesilapan yang dibuat oleh muazzin itu memang nak tegur bukan satu yang mudah. Ya. Itu sensitiviti kita masyarakat Melayu ni kadang-kadang. Baik. Seterusnya, Allah Maha Besar tu semua orang tahu, lafaz syahadah tu. Lafaz syahadah. Syahadah ni memang tak ada masalah biasanya. Cuma yang masalahnya ialah pada perkataan asyhadu. Itu ramai orang kadang-kadang silap. Terutama kadang kita baca syahadah dalam solat, orang baca macam mana? Asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an asyhadu. Asyhadu. Kalau asyhadu okey lagi. Kan, itu orang perempuan punya make up, eyeshadow. Ini asyhadu. Asyhadu. Salah tak? Dia asyhadu, dia ada ha. Dia ada ha. Kadang kita benda ni kita take for granted, padahal mudahlah sebab bunyi dia dekat je kan. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu an lebih kurang aje. Kan? Tapi dia berbeza makna tuan-tuan puan-puan ayah bonda. Tak boleh kita main sebut dia suka hati. Sebab asyhadu, ya, aku bersaksi. Kalau dulu terjemah aku naik saksi. Dia sebenarnya terjemahan yang tepat, aku bersaksi sajalah, tak ada naik-naik dah. Ya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Semua orang tahu yang tu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Pun tak ada masalah, semua orang tahu. Tapi kenapa saya kata tadi asyhadu tu tak boleh dibaca asyhadu? Dia kena asyhadu, asyhadu. Kalau kita biasa dengar ayat Al-Quran ya, yang berkaitan dengan fitnah tu. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Itulah sebab dia. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Apa makna dia? Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Jadi kalau kita baca asyaddu, maknanya lebih dahsyatlah tiada Tuhan melainkan Allah. Habis itu nak berapa banyak Tuhan? Jadi itu kita tak nak. Maknanya kita tak sengaja pun dan kita tak pernah terniat pun nak baca dia macam tu. Kan? Tapi kita kena improve bacaan kita, terutama dalam solat supaya solat kita tak salah. Kita baca, kita nak kualiti. Kita bukan hanya nak kuantiti, bilangan solat berapa banyak. Kita nak kualiti dia tu. Jadi bila kita sebut syahadah, pastikan betul. Walaupun lafaz azan, dia luar daripada solat. Tapi kita nak makna yang tepat. Apalagi kita baca syahadah ni dalam solat. Itu tujuan saya cerita tentang ini. Dan perkataan, biasa ada juga orang tanya, bila kita sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada kadang kita dengar Muhammadur Rasulullah. Okay? Kalau yang kita baca baris depan Muhammadur Rasulullah, itu kalau kita tak letak asyhadu di depan dia. Contoh kalau kita terus baca saja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu tak apa, bagi depan dhammah. Sebab dia tak ada kaitan dengan tata bahasa Arab ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau kita baca asyhadu, kemudian diikuti dengan perkataan anna, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka anna itu dia akan merubah baris perkataan Muhammad jadi baris atas. Jadi anna tu dia bukan setakat makna dia bahawasanya sahaja makna dia, tetapi dia ada sedikit tata bahasa Arab di situ, ada nahu Arab. Jadi mungkin ada tuan-tuan pernah belajar bahasa Arab, jadi tahu makna bila ada anna ataupun inna, maka dia akan berubah baris fathah, dia akan ubah perkataan selepas dia jadi baris atas. Itu pasal perkataan Muhammad jadi Muhammadan, tak boleh dibaca Muhammadun dalam kalau ada perkataan asyhadu anna di depan dia. Ya, inna wa akhwatuha, itu kalau orang pernah belajar bahasa Arab lah. Itu pasal kalau kita tengok dalam Quran,
Kalau kita baca innallaha, kita baca Quran kan, kita biasa jumpa innallaha bima ta'maluna basir ataupun khabir. Innallaha kan, kita baca Allah kat baris atas tu. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha sami'un basir. Jadi innallaha dia je baris atas. Sesungguhnya Allah kan. Jadi kita baca tu kena baris atas. Dia tak boleh innallahu. Kita tak akan jumpa ayat Quran yang belakang dia innallahu, tak ada. Dia mesti innallaha. Itu adalah berkaitan dengan tata bahasa Arab ataupun nahwu Arab. Jadi dia baris dia atas ya. Perkataan yang seterusnya ataupun lafaz azan seterusnya iaitu hayya 'alas salah dan juga hayya 'alal falah. Dia dua perkataan yang simple, semua orang tahu makna dia, tetapi apakah rahsia perkataan ini? Itu yang kita nak tahu sebenarnya ya, rahsia dia. Hayya 'alas salah. Semua orang tahu, marilah mendirikan salat atau marilah menunaikan salat. Hayya 'alal falah, marilah merebut kemenangan atau marilah menuju kejayaan, tak kisahlah, makna dia itu sama saja ya. Tapi yang saya nak highlight di sini adalah perkataan hayya. Hayya ni tuan-tuan adalah satu perkataan yang sangat-sangat istimewa. Bunyinya hanya sekadar marilah. Kalau kita dengar orang sebut mari, adakah benda itu satu yang wajib kita kena ikut? Kalau fikir logik. Kan, jom kita pergi sana, jom pergi sini. Tak semestinya ikut kan? Lainlah kalau orang paksa. Betul tak? Jadi mari ni, kalau ikut asal dia adalah satu benda yang tidak ada paksaan. Mari, disebut mari kan? Hayya. Tapi perkataan hayya ni yang boleh menjadikan dia satu kewajipan sebab dia disusuli oleh perkataan ala. Ala tu kalau dalam bahasa Arab, bila ada perkataan ala dalam ayat, automatik benda yang biasa-biasa sahaja dia akan jadi compulsory. Dia akan jadi satu yang wajib. Sebab bila sebut ala ni makna benda yang mesti kena buat. Walaupun bunyinya mari, mengajak, tapi ajakan yang satu yang wajib kita kena buat. Nampak ayat dia halus, tetapi dia merupakan satu halus, tetapi dalamnya ada penegasan dan ada kewajipan di situ. Ya, dan satu lagi saya nak cerita tentang hayya ni. Bismillah. Hayya ni, dia merupakan satu, kalau tengok pada zahir perkataan hayya ni, kita pun biasa dengar nama orang Yahya. Hayya ni pun ada nama Arab juga. Hayya, Yahya. Dia merupakan kata nama. Dia merupakan noun. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil isim. Dia isim, dia noun. Ya? Dia kata nama. Tapi dia punya meaning dia punya makna dia adalah verb. Adalah perbuatan atau fa'il. Kata kerja. Sebab mari, mengajak ni mari. Tapi dia punya luaran dia, itu kita panggil isim ataupun noun. Ini hanya berlaku dalam bahasa Arab, iaitu kacukkan di antara noun dan verb. Dalam bahasa Arab Melayu pun tak ada, bahasa Inggeris pun tak ada saya rasa. Dipanggil dalam bahasa Arab isim fi'il. Isim fi'il maknanya noun dalam masa sama verb. Satu benda yang sangat unik. Dan ia berlaku tiap-tiap hari dan tiap-tiap waktu dan tiap-tiap rakaat dalam solat kita. Apa dia? Bila saya baca tadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa tuan-tuan puan-puan sambut? Amin. Ada nama orang Amin kat sini? Ada ya? Masya-Allah. Amin adalah nama orang. Kan nama Amin. Tapi apa makna dia? Kenapa kita kata amin bila baca doa tadi? Amin. 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 Apa makna dia? Perkenankanlah permintaan kami. Nampak? Luaran dia, kulit dia, macam durian kan? Kulit durian tajam. Itu kulit tu kita panggil isim, luaran. Isi dia tu kita panggil fa'il, perbuatan. Nampak? Ada dalam bahasa Arab je, unik. Luaran dia nama, dalaman dia makna dia perbuatan. Itu sejenis tu, hayya dengan amin. Itu keunikan bahasa Arab, tuan-tuan, bahasa syurga. Itu pasal saya highlight bahasa syurga ni, bahasa Quran. Sebab dia sangat unik. Benda yang tak ada dalam bahasa lain, ada dalam bahasa Arab. Ya, baik. Salat. Mari menunaikan salat. Hayya 'alal falah. Bila orang tunai salat, dia akan dapat kejayaan. Ya, kejayaan ni apakah kejayaan? Dapat UPSR 5A, anak-anak cucu-cucu dapat UPSR 5A ke, dapat berapa A ke, dapat degree ke, dapat master ke, PhD ke, adakah itu kejayaan? Bukan. Kejayaan ni adalah kejayaan hakiki, iaitu Jannatul Firdaus. Syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kejayaan yang kita nak terapkan dalam ini. Maknanya siapa tunai solat, solat ni besar dia punya falsafah dia. Kat situlah ajar disiplin, kat situlah ajar punctuality masa, kat situlah ajar management, kat situlah ajar taat.
Kita jangan sebut salah sebab pernah saya dengar ada muazzin yang sebut as-salatu khairum minan naum. Khairum. Dia kha dengan ha sudah tentu dia berbeza makna. Saya dah beritahu dah tadi, sensitif bahasa Arab ni. Walaupun bunyi dekat-dekat, tak bolehlah kita main ala kadar sahaja. Sebab khair, salat lebih baik. Khair. Khair, ramai orang nama khair ni, Khairuddin, Khairi, menteri pun nama Khairi. Ya, khair ni makna kebaikan. Tapi kalau kita sebut khair, tahayyur, khair ni makna heran. Itu bagus solat heran, solat tu yang tak bangun-bangun tidur tu. As-salatu khairum min, solat heran. Khair tu heran makna dia. Jadi Arab dia sensitif. Buang titik ha jadi kha jadi ha, dia akan berubah makna automatically. Jadi insya-Allah kita yakin banyak orang betul sebut, cuma kadang-kadang kita dengar ada juga beberapa orang yang salah sebut benda ni. As-salatu khairum minan naum, salat lebih baik pada tidur. Kadang orang tanya nak jawab apa kalau salatu khairum minan naum? Ya, kalau hayya 'alas salah hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billahil azim kan. Kalau kita jawab tu azan jawab rugi kalau tak jawab sebab itu sunnah Rasulullah. Jawab azan, baca doa lepas azan sebab itu salah satu tiket nak dapat syafaat Rasulullah. Kita baca doa lepas azan tu sebenarnya dan jawab azan juga. Jadi as-salatu khairum minan naum jawapannya sadaqta wa bararta. Itu jawapan dia kan. Sadaqta wa bararta. Sadaqta ni maknanya kamu betul. Kita point kat siapa kamu tu? Bilal lah. Bila sebut salatu khairum minan naum, salat lebih baik pada tidur, betul lah kau cakap tu. Sadaqta wa bararta maknanya betul apa kamu cakap tu benar. You are right. Kita kata macam tu kat dia. Sadaqta wa bararta. Itu pasal kita sebut selalu bila habis baca Quran, sadaqallahul azim, maknanya benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Itu sadaqta. An-naum tu kena baca panjang sikit lah sebab an-naum tu madlin ma'arid tu dah kalau kat ujung tu, jadi minan naum panjang sikit lah. Jangan terkejut pula as-salatu khairum minan naum. Terkejut itu. Mata bangun orang ni. As-salatu khairum minan naum. Dalam panjang sikit, tak apa. Tak ada masalah. Kemudian dia tutup tu sama juga macam atas, diulang dengan syahadah. Itu menunjukkan bahawa apa? Bila kita dengar azan ni, permulaan dia membesarkan Allah, hujung dia mengesakan Allah. Dan memang dah solat ni dah tak ada benda lain, memang untuk Allah saja. Dah tak ada niat lain. Tak ada kita datang ni sebab nak tunjuk kat orang ke apa, nak riak ke apa, kita berjemaah masjid apa, nak wujud dengan diri sendiri ke, tak ada dah. Sebab sekarang orang pergi sembahyang berjemaah ni dah tak jadi satu benda yang pelik. Kalau dulu-dulu mungkin orang pelik tengok orang datang masjid tak ramai kan. Tapi sekarang alhamdulillah tak kisah mana-mana pun. Kita bukan dekat pejabat, dekat office pun berjemaah, masya-Allah. Dia ramai pejabat kita semua berjemaah sembahyang. Jadi benda jemaah ni dah tak jadi masalah. Jadi kita tahu memang kita sembahyang ni kerana Allah Subhanahu taala, bukan kerana benda lain. Itu kecantikan dia. Dan lafaz iqamah muka surat 6. Lafaz iqamah ni saya tak nak cerita semua, saya tak nak cerita semua. Saya cuma nak cerita tentang qad qamatis salatu, qad qamatis salah tu. Sebab itu adalah satu yang berbeza berbanding dengan lafaz-lafaz lain. Lafaz lain kita dah cerita tadi banyak. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah ni dia merupakan satu ayat yang sangat cantik juga. Kalau kita tengok pada lafaz perkataan dia qad. Qad ini maknanya sesungguhnya, qad. Qad ni maknanya sesungguhnya. Qamat, kalau ikut qamat ni, kita orang Melayu suka sebut qamat. Qamat. Sebenarnya iqamah lah bahasa Arab dia. Tak salah lah sebut qamat tu. Tapi qamat di sini, kalau ikutkan betul-betul makna dia, ialah telah mendirikan atau telah didirikan. Dia jadi past tense. Dia jadi fi'il madhi. Kalau bahasa Arab panggil fi'il madhi, bahasa Inggeris panggil past tense. Pelik kan? Telah didirikan solat. Sedangkan kita qamat ni sebelum solat kan selepas solat? Sebelum solat. Tapi kenapa dia kata sesungguhnya telah didirikan solat? Walaupun terjemahan ni kita terjemah secara mudah lah. Akan didirikan solat sebab takut orang confuse. Tapi sebab kita ni belajar. Bila belajar saya ceritalah apa asal usul perkataan tu. Asal usul dia telah. Sesungguhnya telah didirikan solat. Pelik tak? Kita sebut benda yang belum berlaku tapi kita kata dah, sudah. Telah didirikan, sudah didirikan. Inilah cantiknya bahasa Arab. Apabila sesuatu perkara itu takrib, benda yang dah nak berlaku, betul-betul nak berlaku beberapa second, beberapa saat selepas itu, solat kita, maka boleh digunakan past tense, maka boleh digunakan fi'il madhi atau benda yang telah berlaku. Apa contoh lain yang tak ada dalam ni? Kita selalu baca doa buka puasa kan? Kita rajin puasa sunat, puasa Ramadan tu kita puasa. Biasa bila baca doa buka puasa kita baca Allahumma laka sumtu.
ya, pada engkaulah kami telah berpuasa. Okeylah tu. Wa bika amantu, dan dengan engkaulah kami telah beriman. Wa ala rizqika aftartu, dan ke atas rezeki engkau kami telah berbuka. Kita baca doa tu selepas berbuka ke sebelum? Sebelum. Tetapi kita menggunakan semua lafaznya adalah past tense. Semua lafaz yang digunakan adalah benda telah berlaku. Sedangkan masuk kurma pun belum. Tamar pun tak masuk lagi mulut. Air pun tak minum lagi. Nampak tak? Cantik bahasa Arab. Dan apa lagi contoh lain? Kita selalu sebut, bila kita dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebut salam, kita sebut salam. Ya, kita tahu SAW je lah. SAW, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kena tahu, salla dengan salam tu juga merupakan past tense. Dia merupakan fi'il madhi, kata kerja yang telah berlaku. Past tense. Salla, sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita selawat tu, benda tu kita tengah selawat, sedang berselawat, sedang mendoakan kesejahteraan Rasulullah, tapi kita menggunakan past tense. Bila kita sebut nama sahabat, sebut radhiyallahu anhu, kan? Itu biasa kita dengar, radhiyallahu anhu. Orang tulis RA selalu, bukan research assistant. RA ni, radhiyallahu anhu. Jadi radhiyallahu anhu, radhiya tu juga past tense. Dia tak ada present tense. Dia ada present tense, kan? Ada. Cuma saya nak tunjuk je kat situ, sebab dia dalam doa. Bila dalam doa, dalam bahasa Arab ni, kalau dia menunjukkan doa, maka dia akan gunakan past tense. Tapi kalau untuk present tense, ada, bukan tak ada. Bahasa tak miskin, dia ada present tense. Tapi tak digunakan kat situ lah. Digunakan tempat lain. Macam kita solat, kita guna present tense, tuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu, nasta'in tu present tense. Na'budu, nasta'in. Itu present tense, ya. Tapi doa tu kita sebut macam nama Sayyidina Ali, kita sebut karramallahu wajhaha. Jadi karrama tu juga adalah past tense juga situ. Walaupun orang cakap kadang karramallahu wajhaha tu bukan Syiah punya ni ke? Tak ada, itu doa. Apa kita nak? Doa Syiah apa? Ya, semoga Allah memelihara, memuliakan wajahnya. Itu je. Dia tak ada apa Syiah situ. Kadang orang ni terlalu sensitif dengan Ali, oh Syiah. Dengan Haji Hassan Hussein, Syiah. Jangan macam tu. Sebab itu adalah cucu Rasulullah. Yang menyeleweng tu sebab mendewa-dewakan dia. Kita tak sampai tahap itu. Kita Ali itu adalah sahabat Rasulullah, sepupu Rasulullah. Hassan Hussein itu cucu Rasulullah. Bukan cucu Hassan Hussein, cucu Syiah. Bukan. Jangan begitu. Yang menjadi Syiah tu, bila kita mendewakan dia, itu yang jadi Syiahnya. Itu kita kena faham. Ramai yang sensitif ni. Bila orang cerita bab Ali, Hassan Hussein ni, kita kena faham. Hassan Hussein itu cucu Rasulullah. Insan yang tidak berdosa. Yang berdosanya orang yang buat ajaran sesat itu yang berdosa. Ya, kesian dia orang kan. Cucu punya mulia kan, tapi dia jadi dewa-dewa kan. Seolah-olah dituhankan. Itu masalah. Ya, saya. Kenapa dia guna past tense? Sebab dia menunjukkan doa. Bila dia menunjukkan itu suatu doa, kita berdoa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya semoga Allah memberi kesejahteraan dan keselamatan kepada Rasulullah. Itu makna dia, ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah redha ke atas dia, ke atas mereka ni. Jadi bunyinya semoga, tapi memang dia menggunakan past tense. Itu memang keistimewaan bahasa Arab lah, maka itu sebab dia menggunakan past tense. Ya, apabila unsur doa memang macam tu bahasa Arab. Rahimahullah, kita selalu sebut kalau orang dah meninggal kita sebut rahimahullah. Ya, maka itu juga past tense. Dia macam tu. Kalau bahasa Arab dia doa je past tense dia guna. Ya, itu adalah sebab dia, rahsia dia lah. Ya. Okey, baik. Jadi itulah maknanya kalau kita tengok solat tadi dia menggunakan past tense sebab apa? Walaupun dia nak benda tu belum berlaku, maka sebab dia nak dekat-dekat nak berlaku, maka dia gunakan past tense di situ. Ya, itu cantik. Baik, ada masa lagi ke sikit? Ada masa, ya? Okey, kita teruslah doa lepas azan iqamah ni. Ya, doa azan iqamah ni, ya, mungkin tak lama ni, sekejap saja. Lafaz doa selepas azan. Allahumma rabb hazihi da'wati tammati wassalatil qa'imah. Allahumma. Kita kalau nak berdoa pada Allah, kita memang guna Allahumma ataupun Rabbana. Tapi kebanyakan kita guna Allahumma dan juga Rabbana, dua benda yang selalu kita sebut. Jadi, tapi Allahumma ni maknanya dia wahai Allah. Kalau untuk manusia kita tak guna macam ini. Kita kalau untuk manusia kita guna ya ayyuha. Kan kalau kita dengar khutbah ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang, ya ayyuha. Wahai orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun, ya ayyuha. Tapi untuk Allah kita kata wahai, tapi wahai ni merupakan satu rintihan sebab kita berdoa pada Allah tu kita nak minta pada Allah betul-betul. Jadi kita guna Allahumma.
Allahumma ni perkataan yang cukup sopan dan cukup halus untuk minta pada Allah. Bagi kita minta macam kita minta kat orang kan, kita rasa macam muka tak malu kalau minta ni. Betul tak? Tapi kalau minta pada Allah, kita memanglah tak malu minta, tapi memang Allah suruh. Bila Allah suruh minta, qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, aku akan mustajab doa kamu, kata Allah SWT. Jadi bila kita minta tu, kita kena guna perkataan yang betul-betul halus, betul-betul sopan, betul-betul ayat yang baik. Jadi kita minta, kita guna Allahumma. Macam tu. Itu dari segi gelaran Allah SWT. Dan wahainya tu datang, Allahumma ni dia datang kat ma. Ma tu wahai sebenarnya. Allahumma, ma tu wahai. Itu pasal dia ma, tapi specialnya wahai tu dia datang kemudian, dia dekat ma tu. Ini perkataan yang sangat special, sangat istimewa. Rabba, Tuhan. Rabba ni Tuhan, Tuhan yang mengurus. Macam kita syahadah tadi, la ilaha illallah. Tiada Tuhan juga, tiada Tuhan, ilah. La ilaha illallah, tiada Tuhan. Tapi Rabba Tuhan juga. Apa beza ilah dengan Rabb dari segi fungsi? Dua-dua rujuk pada Allah kan. Tapi fungsi dia, kalau Rabb, Tuhan mengurus, Tuhan mentadbir, Tuhan mencipta. Sebab azan tu Allah yang cipta, Allah yang bagi ilham. Itu pasal dia tak guna Allahumma ilah, Rabb, ilah. Dia tak guna ilah tu, dia guna Rabb. Tapi kalau la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah, itu Tuhan sembah. Tuhan yang kita kena sembah, Tuhan yang kita kena ibadah, itu Allah SWT. Sama je lah makna dia. Cuma ilah dengan Rabb ini menunjukkan bahawa bahasa Arab ni kaya perkataan. Maknanya ada Rabb, ada ilah. Dua perkataan yang berbeza fungsi tapi merujuk pada Allah. Itu kaya perkataannya. Hazihi da'wati tammah. Hazihi makna ini. Dakwah maknanya apa? Dakwah sini. Kalau orang dulu lah, biasa sebut dakwah ni apa? Zaman tuan-tuan, zaman-zaman retro tuan-tuan dulu lah. Tahun 70-an, 60-an. Biasa sebut dakwah ni apa? Orang alim kan? Orang dakwah, orang pakai serban, orang pakai jubah. Zaman dulu tak ramai orang pakai jubah. Zaman-zaman dulu imam-imam je pakai jubah ni. Ataupun orang alim besar pun pakai jubah. Itu pakai dakwah. Ataupun orang pakai tudung, tu tak ibu-ibu? Kalau zaman-zaman dulu orang dakwah ni, orang kata orang pakai tudung. Zaman dulu kan? Sebab dulu-dulu pun ustazah pun nampak jambul. Zaman-zaman dulu kala kan? Sekarang artis pakai tudung. Era Fazira dah pakai tudung dah. Bukan kata ustazah aja. Kalau zaman dulu kata dakwah tu orang alim. Tapi sebenarnya dakwah tu bukan itu makna dia. Itu misconception lah orang kata kan. Salah persepsi. Salah konsep. Sebenarnya dakwah ni maknanya invitation. Jemputan. Bila kita dapat kad, saya yakin banyak jemputan kahwin ni, cuti-cuti ni kan. Dapat kad tu, itu sebenarnya dakwah dia panggil. Ad-da'wah ilal walimah. Kita sebut walimatul urus. Kita tengok kad tu dia tulis walimah, kenduri. Sebenarnya kad itu dipanggil dakwah, iaitu invitation. Jadi apa signifikannya perkataan tu dalam lafaz doa ini? Dia tak sebut azan pun dalam ni. Mana ada azan dalam ni? Ada perkataan azan. Kita baca doa tu kita dengar tak perkataan azan? Tak ada. Sebab azan iqamah tu dakwah. Jemputan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan jemputan itu pula tamah. Apa itu tamah? Sempurna, perfect. Satu seruan yang cukup sempurna dan cukup sepatutnya kita faham. Maknanya cukup besar dia punya makna dia. Kadang kita faham kalau Melayu kata tamat. Biasa kita tengok drama ke apa kat ujung dia, habis je cerita tu tamat. Yang kita faham tamat ni habis lah, the end, dah selesai. Sebenarnya tamat bukan makna itu, bukan finish makna dia, bukan habis. Tamat ni makna sempurna. Itu sebenarnya makna dia lah. Itu beza orang Melayu ni guna perkataan Arab tapi makna dia lain. Orang Arab tamat ni sempurna, perfect. Wassalatil qa'imah, dan salat yang akan didirikan. Maknanya seruan azan dia kait dengan salat. So dua benda yang sangat berkait rapat. Jadi dia invitation, jemputan, bukan jemputan oleh manusia ni. Walaupun azan tu adalah Bilal, tapi jemputan Allah SWT. Tak payah tunggu kad jemputan, memang tak payah kad. Dengar je tu pada-padalah datang sendiri. Kita kena perasan sendiri. Oh itu Allah jemput tu, Allah jemput. Kan, kalau kita tak solat berjemaah pun kita tahu solat awal waktu. Kalau tak sempat nak datang masjid dan sebagainya. So, solat yang penting, awal waktu solat. Tinggalkan jual beli, tinggalkan apa-apa shopping, tinggalkan apa. Kat mana-mana pun semua ada surau sekarang. Kita tinggalkan benda tu. Itu pasal kalau boleh kita buat benda-benda dunia kita ni, ataupun terutama kita boleh belah lah cerita realiti kan. Jangan pergi pukul 1 tu baru pergi. Semayang dulu, ataupun kalau betul-betul nak shopping sebelum awal-awal sikit. Jangan ambil time solat tengah-tengah kan 12.30 pergi shopping. Dah tahu azan pukul 1. Kan, mana ada orang shopping setengah jam kan? Paling kurang 2-3 jam nak beli barang dapur kat Billion kan. Jadi jangan ambil time solat tu.
Keluar selepas solat. Atau kalau nak keluar sebelum, betul-betul awal. 2-3 jam sebelum. Tesco buka, pergi masuk cepat-cepat. Macam tu. Jadi kita kena pandai manage tu sebab dia ajar management. Management of time, pengurusan masa. Kalau kita tak reti nak urus masa, macam mana? Saya yakinlah tuan-tuan tak macam tu. Saya cerita umum je. Ya, saya yakin tuan-tuan peka dengan benda tu. Ya, peka dengan benda tu. Kita dewasa tak masalah, anak-anak kita lah kita kena ajar benda tu. Kita kena ajar mereka. Jangan kita kata anak kecil lagi, cucu kecil lagi tak payah suruh solat, tak boleh. Jangan kita kelas piano, kelas ballet, kelas tuition semua kita sibuk, tapi bila solat kita kata dia kecil lagi. Jangan. Ya, sebab solat ni penting kita kena ajar daripada kecil ya. Ati Sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah. Ati ni kurniakan Ati ni kurniakan boleh, anugerahkan boleh, berikan boleh, tak ada masalah. Sayyidina Muhammadan ni. Muhammadan, asalnya Muhammadan tapi ada nun kecil sebab nun kecil ni asalnya Muhammadan tanwin tapi lepas tu ada alif lam mati. Bila ada alif lam mati terpaksa jadi nun kecil bawah lah. Itu pasal ada nun kecil saya letak situ Ada kat situ Jadi apa makna Sayyidana ni? Said. Saya yakin tuan-tuan ada yang berketurunan Said, berketurunan Syarifah So makna Said ni junjungan kami, ketua kami, panglima kami, tuan kami. Asal Said ni makna tuan. Tuan dan biasa kita kalau orang Malaysia ni Said ni keturunan Arab lah kan Hadramaut atau Yaman ataupun apa. Tapi saya nak tanya kepada tuan-tuan, ada satu ataupun sebahagian Said di Malaysia ni dia berketurunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan hanya keturunan Hadramaut atau Yaman sahaja. Contoh Tan Sri Said Hamid Alba tu Yaman lah tu. Tan Sri apa lagi Said Muhtar Bukhari itu semua orang keturunan Yaman lah tu. Tapi ada Said di Malaysia ni, dia bukan sahaja keturunan Arab, tapi dia keturunan Rasulullah. Siapa dia? Siapa dia? Siapa orang Perlis ni? Orang Perlis. Siapa nama Raja Perlis? Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalul Lail. Itulah satu-satu Said raja kan? Dan dia adalah keturunan Rasulullah SAW. Said Sirajuddin. Dia keturunan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So dia keturunan itulah. Itu kalau kita tengok sejarah silsilah dia memang dia bersambung dengan Sayyidina Ali. Itu satu-satunya Said yang jadi raja. Tuanku Said Sirajuddin Itu sejarah tu tuan-tuan kena tahu juga sikit-sikit. Dan satu lagi raja yang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada lagi tapi bukan di Malaysia lah. Luar negara. Di Jordan, Raja Jordan. The Hashemite Kingdom of Jordan. Itu nama negara The Hashemite Kingdom of Jordan. Hashemite, Bani Hashim. Bani Hashim ni keturunan Nabi lah. Jadi Raja Jordan juga keturunan Nabi. Walaupun isteri dia pakai skirt, tak apalah, nak buat macam mana. Tapi dia, walaupun isteri dia tak tutup aurat kan, keturunan Nabi tu, tapi tak tutup aurat. Nak buat macam mana kan, tak apalah, mudah-mudahan dapat hidayah. Isteri dia tu, Permaisuri Rania tu keturunan Palestin. Raja Jordan tu, mak dia orang putih. Bapak dia Arab keturunan Nabi tu. Tapi mak dia orang putih. UK ke apa, orang British. Tak silap saya lah. Raja Hussein tu arwah kan. Sekarang Raja Abdullah. Itulah dia. Tak apalah kita tak keturunan Nabi pun, kita ikut sunnah Rasulullah, isteri tutup aurat, anak-anak tutup aurat, itu pentinglah. Keturunan tu perkara kedua lah, tapi kita ikut sunnah Rasulullah. Jadi umat Rasulullah yang paling hebat insya-Allah. Kemudian wasilata wal fadilah. Wasilata wal fadilah. Apa nama wasilata wal fadilah? Wasilah dengan fadilah ni dia benda yang kalau secara umum kita nampak fadilah ni kelebihan, keistimewaan tapi sebenarnya wasilah ini yang Rasulullah minta dalam doa, dalam hadis Rasulullah, satu sunnah Rasulullah. Dia kata siapa yang mendoakan aku dapat wasilah di dalam syurga nanti, maka dia akan dapat syafaatku di akhirat nanti. Apa makna wasilah? Wasilah ni adalah satu tempat yang istimewa, eksklusif, VVIP dalam syurga Allah, syurga Firdaus untuk kekasih yang paling dicintainya. Siapa kekasih Allah? Rasulullah SAW. Itu adalah tempat special dalam syurga Allah, VVIP. Kalau kita pergi mana-mana majlis, kita dapat duduk depan VVIP, itu VVIP depan. Pergi tengok apa-apa, konsert ke apa, dapat duduk depan. Tengok bola, beli tiket mahal 500, 600, 1000, dapat duduk depan. Ataupun dapat tempat yang strategik kan. Itulah dia syafaat Rasulullah dan itulah tempat wasilah, iaitu tempat yang special untuk Rasulullah dalam syurga. Tapi Rasulullah tengok dia punya humble-nya Rasulullah ni. Siapa yang doakan aku dapat wasilah, kita mendoakan Rasulullah. Siapa kita nak mendoakan Rasulullah? Tapi itu yang Rasulullah suruh. Seolah-olahnya Rasulullah ni dia pun tak confirm dia tempat dia, tapi dia memang tempat dia dah. Tapi Rasulullah ni minta kita doakan dia dapat tempat itu. Sedangkan tempat itu dah memang confirm milik Rasulullah, guaranteed dah. Tapi dia kata kalau kau nak dapat syafaat aku, kau doakan aku dapatkan wasilah. Itu pasal kita baca doa ni lepas azan.
Itu sebenarnya. Baca doa lepas azan ni bukan sebenda yang ringan ataupun remeh. Dia merupakan sunnah Rasulullah dan sangat-sangat dituntut oleh Rasulullah. Wasyarafa wad-darajatal 'aliyata. Fadilah samalah kelebihan. Wasyarafa wad-darajatal 'aliyata rafi'ah. Wasyaraf. Syaraf ni makna kemuliaan, kepujian. Itu pasal kita tengok ada perkataan kepujian, terpuji dalam ni kan. Wad-darajah. Ni biasa orang Melayu sebut darjat. Biasa tengok cerita Piramli kan, antara dua darjat, darjat kedudukan maknanya. Jadi darjat kedudukan lah. Al-'aliyatar rafi'ah, dua-dua makna sama. Sikit lagi nak habis. Aliyatar rafi'ah, aliyah tinggi. Ada mungkin nama anak tuan-tuan, cucu tuan-tuan aliyah. Aliyah ni makna tinggi. Kalau lelaki nama Ali, kalau perempuan aliyah, makna tinggi lah tu. Beza lelaki perempuan dia ta, ada kat belakang. Ar-rafi'ah, rafi'ah. Zaman-zaman dulu ada kan penyanyi rafi'ah. Rafi'ah buang almarhumah dah meninggal dah kan. Rafi'ah itu maknanya bukan nama Melayu tu, nama Arab. Rafi'ah ni makna tinggi makna dia. Ada lelaki Rafa'i ataupun Rafi'i, ada nama orang gitu. Kan dia macam tu, bahasa Arab macam tu. Dia kalau lelaki tak ada ta, perempuan ada ta. Banyak nama yang kita buang je jadi buang jadi lelaki. Kalau tambah ta jadi perempuan atau AH lah kalau kita merumi. Farid, Faridah. Farid nama lelaki, Faridah nama perempuan. Apa lagi? Hamid, Hamidah. Hamid nama lelaki, Hamidah nama perempuan. Dia macam itulah. Arab macam tu Dia tambah ta marbutah dia akan jadi perempuan. Wa ba'athul maqamal mahmud. Wa ba'athu juga makna dia sama, iaitu kurniakan ataupun anugerahkan. Al-maqam al-mahmud, maqam yang terpuji, kedudukan terpuji, maqam. Kadang kita maqam ni kita banyak makna, kita orang Melayu ni kreatif. Ada kata maqam ni kubur, ada kata maqam wali, maqam diraja, maqam kan. Sebenarnya maqam tak ada apa, maqam ni makna dia kedudukan saja. Macam kita pergi Mekah tu, ada maqam Ibrahim, adakah kubur Nabi Ibrahim? Tidak. Maqam Ibrahim, maqam tu maknanya tempat berdiri tu sebenarnya makna dia. Bukan tapak kaki yang salah faham. Maqam Ibrahim tapak kaki ni bukan. Maqam tu makna tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membina Kaabah. Itu maknanya. Tapi ada kesan situ yang dibuat sebagai tapak kaki itu sebagai simbolik lah saja, tanda bahawa Nabi Ibrahim pernah berdiri di situ ketika mendirikan Kaabah. Okey, Mahmud, Muhammad, Ahmad, Hamid ni semua makna sama, iaitu terpuji makna dia. Mahmud, Mahmudah kalau perempuan ni sifat kita biasa dengar, sifat Mahmudah kan? Sifat terpuji, sifat mazmumah, sifat terkeja. So Mahmud ni maknanya terpuji lah. Allazi yang. Allazi ni makna dia yang. Wa'adtah, engkau telah janjikannya. Itu makna detail dia. Kalau tengok bawah dia simple je makna dia, sebab nak mudahkan faham pada tuan-tuan, bila balik baca tu boleh mudah faham. Tapi yang detailnya makna dia wa'atah ni engkau telah janjikannya. 3 perkataan bahasa Melayu. Bahasa satu je wa'atah. Senang. Macam kita baca Fatihah, siratal ladzina an'amta. Dulu saya dah pernah ajar kan? Siratal ladzina an'amta. Apa makna bahasa Melayu dia? Engkau telah beri nikmat. Punyalah panjang makna dia. Engkau telah beri nikmat. 4 perkataan. Bahasa Arab senang je. An'amta. Simple. Ya. Kemudian yang terakhir sekali, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau, innaka sesungguhnya engkau, la tidak. La ni makna tidak. Dia satu kata nafi. Tukhlifu, memungkiri. Engkau tidak memungkiri al-mi'ad, janji. Mi'ad. Macam inna tadi, inna sesungguhnya. Kita biasa dengar bila ada kematian, ada peristiwa yang tak baik, kita akan sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna tu samalah tu, sungguhnya. Cuma kita kena sebut betul-betul lah. Kadang kita inna lillah raji'un. Gitu je. Di tengah-tengah tu tak tahu apa benda. Kita kena sebut betul-betul sebab benda tu dia bukan adat, itu ayat Quran. Itu ayat Quran tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena sebut jelas-jelas. Kena sebut jelas. Jadi kita tak nak kita sebut tu hanya sekadar adat saja. Bila orang mati sebut inna lillahi wa inna. Tak mau. Kita sebut betul-betul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab saya nak cerita pasal inna tadi tu. Nak sebut dia benda tu, kita biasa sebut dalam masyarakat kita. Jadi kita tak nak sebut benda yang kita tak pasti. Sebut betul-betul. Jangan inna lillahi wa inna lillah. Tak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Itulah dia yang saya dapat kongsi ini. Sempat masya-Allah 2-3 tajuk sekaligus ya. Biasa kat tempat lain saya buat satu-satu je. Tapi tak apa, kita habiskan sebab kita nak express sikit supaya kita boleh insya-Allah pada masa akan datang kita akan inilah, mana insya-Allah kalau tuan-tuan dapat buku ni pada masa akan datang kalau jumpa bawa aje buku ni, senang. Kita akan belajar yang seterusnya lah, sebab saya rasa hari itu saya sempat ajar sampai Fatihah saja. Saya rasa sampai situ je kita berhenti, lepas tu stop lama tak ni. InsyaAllah nanti kita akan datang, kita belajar tentang apa orang kata tahiyat, doa kunut dan sebagainya. Supaya kita faham juga, sebab tadi doa kunut kita baca kan, kadang ada orang tak lancar doa kunut ni. Dan juga tak faham makna dia. Lancar-lancar tapi tak faham apa makna doa kunut. Kita minta-minta tapi kita tak tahu apa kita minta. Itu kita tak nak. Jadi itulah saya setakat ini dulu yang saya dapat kongsi dengan tuan-tuan, puan-puan, ayah bonda sekalian. Minta maaf banyak salah silap. Mudah-mudahan kita dapat manfaatnya. Jadi kita akhiri dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.